Okey. Akan belacan tak? Okey, silakan. Sekarang kita ada Gogo dengan NGP kan. Baik. Perlu ke Gogo ikut trip ataupun Gogo pas terus ke NGP? Itu soalan dalam haram tu. Dia macam ni kak. Saya bercakap di atas tengah-tengah Saya bercakap kat tengah-tengah antara Gogo dengan MGP dengan line up saya duduk tengah-tengah. Dia berbalik pada cost. Dia balik cost. Sekarang ni untuk satu MGP lebih kurang antara 250 ke 300 ringgit satu hari. So dia divide pada 7. So ada duit management, Gogo apa semua sekali. So itu adalah harga kos. So bila dia tahu harga kos tu tidak dapat menampung, dia punya bisnes pula. Dia tak dapat dah menampung ni, so dia terpaksa cari line up dan dia biarkan MGP untuk handle. Tapi sebenarnya memang bukan satu kewajipan untuk Gogo ikut sama. Bukan kewajipan kalau dia tak offer kat poster. Kecuali waktu akak baca poster dia, apa yang kami offer, kru, sweeper, tukang masak, apa semua, yes, akak berhak to claim. Tapi kalau dia setakat claim pengurusan kat MGP permit, maknanya dia tak offer apa-apa. So sorry. Faham tak? Tapi bab harga saya tak nak kacau Gogo lain. Ada yang buat murah, ada yang buat mahal, ada yang ni. Tapi bab tu saya duduk tengah-tengah. Saya tak kata setuju, saya tak kata tak setuju. Tapi sebagai seorang organizer yang bertanggungjawab, you kena pergi lah. You kena pergi. Bang, tak soalan. Ni kita pasal Nuang lah kan. Okey. Nuang pun dah sama semua dah pasal dah mahal kan. Betul? So kalau kita apply NGP terus tanpa Gogo, boleh tak? Kadang saya tanya NGP takut macam Gogo akan jadi Gogo. Kalau kita apply NGP dia akan murah sikit. Okey, ni bagi Mat jawab. Pasal Gogo dia ambil sampai RM80, RM90. Dia hype kan tu. Single track. Dulu sebenarnya RM5 je. Sekarang ni trail runner pun tak nak naik dah. Alright, menjawab persoalan abang tadi. Abang nama apa? Nizam. Manizam kan? Gaduh dengan Okey. MGP. Bang, dia punya Rakan jangan post pengurusan tu. NGP. Kalau macam saya, bagi saya NGP kat Gunung. Abang boleh direct dengan NGP sendiri kalau abang dah ada cukup team. That means 7 orang lah untuk satu guide tak perlu melalui Gogo. Unless kalau abang tak ada team, abang ada seorang, tapi abang nak join group yang memerlukan kuota 7 orang tu, terpaksalah sama ada abang cari kawan ataupun cari group yang ada Gogo. Tapi masalahnya dia kerja dengan semua Gogo. Dia kata kena cover supaya Gogo tak tahu. Itu masalah dia. Yang Jangan tu kita jangan open trip. Masalah sekarang ni macam MGP ni terikat dengan Gogo pula. Tak ada istilah tu bang. So kalau macam tu, MGP kena war-warkan diri dia sebagai direct dia punya bisnes. Bukan melalui Gogo. Pasal Gogo ni admin WhatsApp. Dia tak pergi pun. Memang saya pergi bang. Sabar. Sekali saya pergi Nuang, satu MGP tu memang belagak. Dia apply satu guide yang perempuan, bawa perempuan ni lebih kurang 5-6 orang hiker, perempuan juga. Dia pergi Datuk, besok tu dia keluar dulu. Tinggalkan hiker tu sama line up yang guide dia bayar tu. Super lah supaya mungkin 600 ke dia dah belah tu dia event kat Datuk. Dia tinggalkan ni perempuan MGP tu. Jalan Nuang tu dia keluar pukul 10. Tahulah macam mana. Kalau tanya saya unresponsible lah. Betul. Tapi dia bangga dengan dia ada MGP. Aku cakap orang putih. Bukan saya juga, tapi kau tak tahu. Kalau Haram boleh kata boleh direct ke MGP, alhamdulillah murah sekali dia. Okey banyak Okey bang, saya secara peribadi saya tak setuju sebenarnya dengan kuota 71. Saya antara pelopor, bukan pelopor. Saya orang yang buat untuk size yang saya pernah bawa orang yang 136 kilo sampai Gunung Tahan. Saya buat hampir dekat 673 big size. So bila jadi kuota dan automatik benda tu akan efek kepada day height. Faham tak? Dulu harga cari guide boleh tinggal 2 malam. Sekarang kena day height. So orang yang saya protect, orang yang saya jaga, lah, maksudnya orang yang selupin pergi big size ni, diorang terpaksa keluarkan modal yang banyak untuk 2 hari punya pendakian. Sehari 300, 2 hari dah 600. Itu satu. Nombor 2, saya tak berapa setuju sebab saya sangat suka bila tengok mak bapak bawa anak hiking. So dia akan membebankan mak bapak automatik sebab ada anak. Itu penting korang kena tahu sebab sekarang ni korang kaya pun dia tunggu miskin. Itu contoh kesian kadang-kadang ada family tu bawa sampai 7 orang anak tapi dia tak mampu bayar tapi nak pergi. So kita faham. Sebab tu Pak NGP saya tak nak sentuh. Saya pun belum jumpa dengan dia lagi.
Saya pun tak tahu suara saya didengar ke tak. G7 tu memang bagus lah pada Faham? Yang saya faham bang. Dia macam ni bang. Saya tak berapa setuju sebab ada beberapa tempat yang sepatutnya tak perlu ada MGP Ya. di MGP kan. Contoh Jetco single track pun kena pakai NGP. Bukit Kutu kena pakai NGP. Kata kadang-kadang kita rasa macam malas lah biking. Betul saya cakap, saya pun malas dah. Betul, benda ni dah berlaku isu, jangan risau. Jangan marah, benda ni dah isu lama. Sepatutnya kalau kita hantar tu memang bagus. G7 memang bagus makan guru. Dekat rumah kan, rumah pun saya kata dah sepi dah. Supai pun lapar dah. Betul lah. Bang, tu pasal salah satu kenapa saya buat kat sini. Tanya dia orang ni, bila last naik Bukit Besi? Lama dah tak naik Bukit Besi. Dia ikut dia punya permit pun mahal RM10. Saya tu segan juga. RM10. Okey, cerita buat isu 17 lah. Saya cerita balik sejarah kenapa jadi 17 kan. 17 start daripada Covid. Zaman Covid kan. Kita orang pun sebenarnya kalau tanya kita orang daripada PMJM sendiri lah, yang mana sebelum wujudnya MPP kita memang duduk dalam satu kesatuan. Kita stick dengan 112 sebelum ni. Kan. Tiba-tiba bila perhutanan keluarkan satu SOP 17 kita orang perpening. Satu costing lah. Yang mana melibatkan pendaki-pendaki nak naik akan menurun. Kos nak bayar guide dah jadi mahal. Daripada kongsi 12 orang dah jadi 7 orang. Padahal masa tu satu guide sebenarnya memang boleh handle 12 orang. Tak ada masalah pun. Senang. Tapi bila selepas Covid, bila kita sit down balik dengan Jabatan Hutan, masa tu dengan JTSM lah, kita pernah cakap kenapa tak revert balik benda tu kepada 112. Dia kata tak boleh nak ubah dah, MKN yang tentukan benda ni. Okey, tahu tak kenapa sebab MKN keluarkan benda ni? Okey, dia check balik, ni ceritanya dia check balik statistik kemalangan pendakian. Yang ni saya tak tahu lah siapa buat kajian sebab benda tu keluar sampai kepada dia orang MKN. Dan benda tu jadi stick sampai 107 sampai kita tak boleh nak ubah dah. Bukan kata guide nak fight guide pun fight juga untuk pergi balik kepada 110 ataupun 112 tapi tak dapat. Sebab ramai juga antara guide ni yang kerja sebagai gogo yang mendaki juga. Okey. So bila nak ubah balik, bila dia orang tengok statistik, kalau tanya saya kalau anda rakan-rakan yang lama sini-sini yang lama 2020 ke bawah. Okey. Berapa banyak kes orang sesat, orang hilang, orang cedera, orang sakit perut yang kena rescue dekat gunung, yang mati dekat gunung. Banyaklah. Boleh kata mostly kita keluar je trip gunung, hari Ahad kita dah sampai KL. Esok pagi siaplah dekat WhatsApp group. Ada orang mati lemas, ada orang mati hanyut kena pukul air kepala air. Orang sesat dekat gunung sekian-sekian, orang mati kena tanah runtuh. Pernah tak? Pernah Okey. Selepas daripada tu dah kurang dah. Disebabkan benda-benda ni lah. Tapi sebenarnya bukan disebabkan dia turunkan kuota tu daripada 112 ke 107. Tapi bila dia dah kurangkan benda tu, tak ramai orang pun nak naik gunung yang hardcore. Dan bila dia orang implement permit kena ambil, permit kena ambil. Jadi tak ramailah geng-geng yang melanggar ni masuk. Okey, terpaksa reveal juga lah satu benda lagi Bukan satu kes, satu benda lagi. Mostly yang kita pergi rescue, end up bila kita pergi rescue, pergi jumpa, bawa balik, alhamdulillah naik heli, bawa balik, turun sampai ke town, hospital semua. Permit ada? Tak ada. Yang masuk ada permit, percentage dia lah daripada 100 ni, 100% ni yang masuk, yang kita rescue ada permit. Kalau tanya saya berdasarkan rekod kita, 30% saja yang ada permit. Lagi 70% yang kes yang kita pergi masuk rescue, menyelamat hidup, mati, cedera, masuk haram. Dia dah haram. Haram lagi. Masuk secara illegal. Kalau sampai dalam hospital tak ada permit akan kena. Dia kes dia akan jadi panjang lah. Dia confirm dia kena rescue juga by bomber akan bawa pergi hospital akan masuk drip air, bla bla bla, patah tulang, dah sihat apa semua, polis akan datang. Okey, awak masih tak ada permit. Jabatan Hutan akan datang sebelah awak, tak ada permit. Okey, dah sihat, nanti dia tinggi balai. Let's say orang yang selamat tak ada permit akan tersangkut paut juga. Yang macam kita orang, kita masuk Tak ataupun ni kalau orang yang tiba-tiba yang jumpa dia tu ada permit. Hiker yang sama lah. Contohlah jumpa orang yang dia yang tak ada permit tetap tak ada permit juga. Dia selepas tu korang akan diinterview oleh Jabatan Perhutanan. jumpa kat mana Singapura. kenapa you naik airport. Bukan, lepas korang kena tangkap, dia balai, lepas tu nanti korang akan diinterview. Di meja bulat duduklah korang situ. Itu tepi lah nanti kita cerita. Rasanya ramai kot yang ada antara kita yang pernah ada kes masuk balai, kes ni
Permit tu kita boleh apply online. Okey, ada untuk permit. Bukan kat Selangor. Okey, permit apply online ni kalau tanya saya tolak Sabah Sarawak Yang betul-betul yang boleh apply permit online sekarang ni adalah Kelantan, Pahang, Cameron Highland. InsyaAllah anda dah boleh apply online. Tapi disebabkan ada few case yang terbaru, disebabkan ada gogo yang apply sendiri, ada juga orang awam yang apply sendiri menggunakan fake dummy list nama untuk permit IRAU. Sekarang ni dah ada orang dah limitasi kan, hanya MGP yang boleh apply. So macam saya sendiri personally 2 minggu lepas saya punya nama telah diguna pakai oleh somebody untuk naik gunung dekat Cameron. Bila saya nak pergi buat trip, saya nak apply permit, nama saya dah orang pakai. Cek balik, telah menggunakan nama saya tanpa pengetahuan naik gunung tadi. Apa abang akan buat? Saya tak boleh buat apa, saya just bagi Mi tak boleh report dekat orang. saya terpaksa report pada Jabatan Hutan, nama diguna pakai dan Jabatan Hutan akan tunggu pada hari kejadian lah. Okey. So end up peluk tersebut telah ditahan bersama dengan 40 orang. Okey, dia apply 7 orang saja. Tapi bawa masuk 40 orang. Lagi satu. Korang kalau pergi mana-mana trip, ni sangat-sangat penting. Bila korang apply mana-mana trip, make sure seminggu sebelum nak pergi trip ataupun sekurang-kurangnya 3 hari sebelum trip, minta salinan permit daripada Gogo. Daripada Gogo. Kat situ ada nama, nombor IC korang. So kan kata nanti dulu, no, saya nak tengok permit tu. Tak apa, dia nak padam bahagian harga tu lantak dia, nak tengok permit. Kalau tak, tahu orang kena RM10,000, RM5,000, sekali dia nak tender apa. Penting. Kalau dia marah korang, beritahu saya. Saya dengan Mak Di masuk grup WhatsApp tu. Tak serius. Banyak kali korang macam tak anaya sebenarnya. Dia kata ada permit. Ada permit. Kali kita cakap tak ada permit. Tapi kalau kita dah bagi salinan, tapi orang yang follow tu dia nak asal juga. Yang pertama dia nak asal untuk bawa balik. Okey, kalau tanya saya tak perlu bagi hard copy. Ya, itu yang di-argue dan jadi gaduh pada hari kejadian. Kalau dia nak hard copy tu, sebab hard copy tu yang satu yang ada chop ni, even Jabatan Hutan sekarang ni, mana-mana Jabatan Hutan, dia lambat bagi hard copy. Dia akan send kita soft copy. So soft copy ni memang confirm ada chop, ada signature pengarah dia pun lah. Jadi benda tu sah laku diguna pakai. Jadi anda sebagai peserta yang membayar untuk trip tersebut berhak untuk ada satu salinan kopi tu at least 3 days before program day. Kan? Sebab kalau tanya saya balik, standard untuk naik gunung permit mana-mana negeri 2 minggu sebelum kita kena apply. Anda nak ikut trip saya, nak appoint saya jadi guide, okey? Bukannya esok baru nak pergi, baru nak apply permit. Tak. 2 minggu sebelum apply permit dan dalam masa 2 minggu ni biasanya seminggu dah siap. Ataupun kadang-kadang ada setengah-setengah negeri yang 3 hari, 2 hari, 24 jam pun dah siap dah permit. So anda layak untuk dapat salinan permit tu. Dan kalau tanya saya balik, best practice yang kita selalu buat, guide dan gogo akan ada dalam grup WhatsApp yang sama. So bila guide dah apply permit, guide akan terus letak dalam grup tu, this is the permit for this group. Sila cek balik nama anda, nama masing-masing dalam tu, betul tak ejaan dia? Betul tak nombor IC? Ada tak dummy? Ada tak ganti orang? So kat situ kita lebih clear, lebih orang cakap apa, jujur lah. So make sure minta lah. Dan mana-mana gogo kat sini tolong praktiskan benda tu. Hak pendaki adalah untuk dapatkan permit, tengokkan permit. Okey? Sebab apa tau? Benda ni anda boleh share dekat family members. Mak, saya pergi gunung sekian, ini kawan-kawan saya, ini guide saya, ini gogo saya. Okey, kat situ ada waris. Kalau guide kat situ ada waris dia. Biasanya guide, contoh saya, waris saya untuk emergency contact saya akan bagi pada guide lain yang tak ada job pada tersebut. So kalau contoh family member, kita delay keluar sehari. Camak Ulu Sepat kita delay keluar sehari pasal apa? Air besar. Kan? So family member dah panik. Nak call siapa? Dia tengok balik salinan permit. Oh, Mak Di ada dia punya emergency contact, orang sekian. Dia akan call Itik. Okey. Itik, Mak Di macam mana? Oh, dia delay kat sangkut. So tak adalah dia pergi call bomber direct. Okay. Alright. So bab bomber, pesanan saya, tolong anda naik gunung, pergi mana-mana, kalau kata emergency cramp ke apa, cramp ni benda paling senang, benda paling macam apa simple punya injury lah. Tolonglah jangan call bomber. Yang kita orang selalu menghadap kan, bomber bila dapat emergency distress call ni dia akan contact kita orang. Kan? Mostly Cameron Highland lah selalunya jadi case. Adik,
kau baru keluar. Ya. Ni ada kes ni kita orang dapat ni. Ada orang call daripada Puncak 6040. Satu tim. Kenapa bang? Dia kata dia krem perut. Krem perut. So kita ni pun iyalah, tak apa bang, kita orang datang, tim kita orang 4 orang akan masuk kejap lagi. Pum pergi beli Maggi, beli ration bla bla bla, start kereta pun pergi 6040. Sampai atas tahu pasal apa? Lapar, pack lunch tak bawa. Mesti perempuan. Laki. Cerita perempuan kejap lagi aku cerita. So cerita dia, bila dia jadi macam tu, orang ambil benda ni terlampau simple. Emergency je, injury je, tak larat ke apa, bomba. Tolonglah, bomba nak tangkap ular, nak tangkap cicak, nak tangkap bewak lagi. Tolonglah, janganlah susahkan bomba. Sebab apa kalau tanya saya, tanya balik bomba-bomba yang masuk rescue, kalau ada abang bomba kat sini yang boleh tolong revealkan costing flight untuk helikopter terbang pergi ke satu tempat. Mostly roughly satu flight, contoh daripada Subang, airport Subang, dia punya base nak pergi ke Cameron, RM15,000 tau satu flight. Itu kapal heli saja, belum kira lagi dia punya overtime, allowance yang lain-lain kan. So kalau kata pergi semata-mata perut krem, bawa keluar tak payah pergi masuk hospital pun, sampai dekat drop point, set selfie lagi atas heli, aku kena rescue. Pernah jadi nyari-nyari kena tampar orang tu dekat KKP tu lagi. So benda tu merugikan harta benda kerajaan. Satu lagi, bila benda ni jadi, pernah dengar cerita serigala tak dengan pengembala? Tolong serigala. Orang tak percaya. Yes. That's what happen bila sekarang ni, kalau tanya saya, distress call dia, orang call kata ada kecederaan, bomba tak nak layan. Bomba dah menyampah, dah sampai ke tahap menyampah tu. Tapi disebabkan dia orang ni bekerja, dibayar gaji untuk menyelamat, yang pergi juga. Dulu dia orang happy pergi rescue rescue hikers, pasal apa dah awet. Sekarang ni dia orang dah menyampah, walaupun dah awet menyampah dah. Siapa tahu dah pergi sana pasal apa? Crack, petis crack. Tongkat hilang. Highland tak nyala bateri. Benda yang nonsense. Mesti perempuan. Perempuan satu almari bawa Okay, bang. so make sure lah kita ni macam tadi pesanan sahabat-sahabat yang lain yang terdahulu daripada saya tadi, responsible hiker. Kita perbanyakkan ilmu dalam diri kita. Kita nak naik gunung, kita nak buat apa saja, nak jadi runner, nak jadi trail runner, okey. Persiapkan diri kita dengan ilmu. Baru kita buat benda tu. Okey, tak tahu bertanya. Ramai sini kat sini, ramai abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang lebih berpengalaman daripada kita belajar. Walaupun kita rasa diri kita otak, kita belajar lagi dengan kawan-kawan lain. Kita berkongsi ilmu. Okey, kalau tanya saya istilah pada diri saya sendiri, selagi saya hidup, selagi itu saya belajar. Tak pernah saya pandai. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey semua. Okey. Inilah kita dah habis. InsyaAllah by next month kita akan buat lagi, tapi ada BBQ. Wow. Oh ya belum? Jauh mat. Kita akan buat lagi. Okey, saya punya planning sebenarnya saya nak buat macam ni so, sampai satu hari kita akan buat start camping yang santai. Bukan hiking sangat tapi camping yang santai sejun, sebab kita nak ajar korang macam mana pula kalau dekat campsite macam mana. Kalau campsite macam ni, kalau korang terpaksa duduk campsite seorang-seorang macam mana? Ini macam mana? So kita belajar dengan ni. So inilah saja pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih begitu kepada tenaga pengajar yang sharing semua hari ini. Dan minta tolong satu, kita kemas sama-sama, pastikan tiada sampah apa-apa dan kita turun bersama-sama. Okey? Baik. Happy birthday to you.